Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa khabar kepada semua rakan-rakan FB? Semoga sihat, alhamdulillah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Kai Bakar, ataupun lebih dikenali dengan Abang Bawang dari syarikat MZN Smart Enterprise. Kepakaran kami adalah membantu anda di luar sana. Membantu anda sebagai pengusaha kedai makan, anda sebagai pengusaha restoran, anda sebagai pengusaha catering, anda sebagai suri rumah. Untuk mendapatkan bawang goreng keluaran syarikat kami di bawah brand Kai Bakar. Terima kasih. Assalamualaikum Muhaibin Muhajirin. Apa khabar tuan? Dari mana? Pada pagi ini kita bersiaran langsung di FB untuk sama-sama berkongsi sedikit pengalaman ataupun sedikit perkongsian yang boleh kita kongsikan pada pagi ini. Pada pagi ini saya ucapkan salam sejahtera. Semoga Allah memberi kerahmatan kepada perjalanan kehidupan kita seharian pada hari ini. Yang mana yang telah menghantar anak-anak sekolah, rakan-rakan yang dalam perjalanan ke tempat kerja. Saya harapkan anda jaga keselamatan diri dan keluarga. Alright. Ingin saya kongsikan pada pagi ini saya pun mendapat khabar berita yang menyedihkan, di mana isteri pada seorang jiran saya telah kembali ke rahmatullah. Marilah kita sama-sama, rakan FB Abang Bawang, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah isteri beliau. Semoga ditempatkan di dalam golongan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Selamat pagi Sam Leon. Alright, selamat pagi daripada mana? Boleh kongsikan bersama dengan Abang Bawang. Anda dari mana? Alright, boleh kongsi daripada mana. Boleh saya bacakan. Boleh saya bacakan di bahagian chat. Boleh tulis di bahagian komen. Tuan Ajin Tebang Pokok. Wow, nama yang menarik Ajin Tebang Pokok. Berada di mana tuan? Terima kasih Tuan Muhaibin. Kita doakan semoga arwah isteri beliau ditempatkan di langit orang-orang yang solehah, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada tak yang bagaimana dengan visual pada pagi ini, dengan dari segi volume bagaimana? Adakah okey ataupun kurang okey ataupun tak okey? Boleh saya betulkan. Mungkin ada dari segi masalah teknikal atau sebagainya. Boleh komen komen-komen di bahagian chat bagaimana dengan visual dan volume, visual dan volume bagaimana? Adakah okey, adakah kurang okey atau bagaimana? Bagaimana cuaca juga di tempat anda pada pagi ini?
Adakah cuaca cerah ataupun mendung atau bagaimana? Boleh kongsi-kongsikan bersama saya. Alright. Okay. Ada yang masih tak mengenali diri saya ingin secara ringkas, saya Muhammad Khairi bin Abu Bakar, Kai Bakar, atau lebih dikenali dengan Abang Bawang, daripada syarikat MZN Smart Enterprise. Okay, kepakaran kami adalah membantu anda di luar sana. Anda di luar sana, anda sebagai pengusaha kedai makan, anda sebagai pengusaha restoran, anda sebagai pengusaha catering, anda sebagai suri rumah, atau apa-apa jua pekerjaan anda yang mengalami masalah yang sukar ataupun susah untuk mendapatkan produk bawang goreng yang berkualiti tinggi. Okey, itulah adalah kepakaran syarikat kami dalam menghasilkan bawang goreng yang berkualiti tinggi. Okey. Bawang goreng daripada syarikat kami dihasilkan dari bawang ros merah yang kita import dari negara India, yang mempunyai kualiti yang baik dan terpilih sahaja kita gunakan untuk mendapatkan hasil bawang goreng yang berkualiti untuk kegunaan anda semua. Alright. Sebab apa saya syorkan anda untuk dapatkan bawang goreng daripada syarikat saya? Sebab utamanya sebab utamanya rasa yang sedap dan segar. Warna kuning keemasan, halus dan rangup, tidak berminyak, tidak berbau hapak. Alright, itu yang produk yang kita hasilkan. Sebab apa? Ramai responden ataupun survey yang kita buat di luar sana, di pengusaha-pengusaha kedai makan, restoran, yang menyatakan mereka susah untuk mendapatkan produk bawang goreng yang berkualiti tinggi. Jadi daripada situlah kami tercetusnya idea untuk membantu anda di luar sana yang menghadapi masalah seperti Abang Bawang nyatakan tadi. Alright. Pada pagi ni Abang Bawang nak kongsikan sedikit tak banyak, sikit saja. Abang Bawang nak kongsikan dengan anda berkenaan yang lepas Abang Bawang kongsikan 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang buat bisnes 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para peniaga yang membuat perniagaan. Itu telah Abang Bawang kongsikan di Tuan Muhyiddin. Terima kasih. Itu saya ada kongsikan 5 perkara ataupun 5 kesalahan yang sering atau kerap dilakukan oleh peniaga ataupun bisnes, orang yang buat bisnes. 5 kesalahan yang sering dilakukan telah saya kupaskan dalam sesi live di Instagram. Untuk pagi ini saya nak ambil sikit saja. Saya nak ambil sedikit perkara yang ingin saya kongsikan. Strategi dalam pemasaran, strategi dalam bisnes. Kalau ikutkan dalam e-book saya ni ada 190 marketing strategi. Alright. Jadi pada rakan-rakan Abang Bawang di FB di luar sana, Abang Bawang ingin kongsikan beberapa
perkara, beberapa strategi marketing yang boleh digunakan oleh anda semua di luar sana. Assalamualaikum Tuan Rozali Ramli, Tuan Muhammad Hafiz yang sedang bersiaran langsung bersama saya, Kai Bakar alias Abang Bawang. Right. Semoga anda semua sihat-sihat hendaknya. Ada 190 marketing strategi yang ingin Abang Bawang kongsikan, tapi Abang Bawang tak akan kongsikan sebanyak 190 pada pagi ini disebabkan kita banyak lagi urusan. Puan Hatta Lisani, terima kasih bersama langsung. Puan Lailatul Hana, apa khabar semua? Semoganya sihat-sihat sejahtera. Pada pagi ini saya nak kongsikan hanya 10 daripada 190 marketing strategi. Right. Kepada anda yang bersama langsung bersama Abang boleh sediakan pen dan kertas ataupun boleh type di phone anda. Ada 10 perkara, 10 strategi dalam bisnes yang Abang Bawang nak kongsikan. Dia kali ikutkan ada 190, tapi Abang Bawang nak sharekan untuk sesi pagi ini hanya 10. Alright. Yang pertama, perniagaan. First kali perniagaan terbahagi kepada dua, iaitu perniagaan secara online ataupun perniagaan secara offline. Kalau secara online, kita menggunakan medium sosial untuk kita pasarkan produk kita. Right. Kalau offline, kita gunakan premis perniagaan, tempat perniagaan, kedai ataupun sebagainya yang kita berniaga secara terus dengan pelanggan. Apa bezanya offline dan online? Beza dia cuma kita menggunakan, kalau online kita menggunakan medium sosial, offline kita menggunakan direct selling. Penjualan terus. Alright. Abang Bawang kongsikan yang pertama berkenaan dengan 10 strategi dalam pemasaran, perniagaan. Yang pertama, kalau kita ada bisnes, kalau kita ada perniagaan, apa yang kita nak lakukan? Yang pertama sekali adalah penjenamaan ataupun branding. Branding produk kita, branding services kita. Penjenamaan tu adalah penting untuk orang kenal apa yang kita jual. Sama ada kita jual produk ataupun kita jual servis perkhidmatan. Sebagai contoh, branding, nak cerita pasal branding ataupun jenama. Ingin saya kongsikan dan saya nak tanya rakan-rakan yang live bersama saya. Kalau sebut pasal ubat gigi, jenama apa yang terlintas terus di fikiran anda? Boleh tulis di bahagian chat lah. Kalau ubat gigi, boleh kongsikan, boleh kongsi dan tulis di bahagian chat. Nanti saya akan baca dan saya akan ulaskan. Kalau ubat gigi, apa jenama yang kalau kita sebut je ubat gigi, kita terus tangkap di kepala kita ubat gigi. Ubat gigi apa? Jenama apa?
Brand apa? Itu kita nak cerita pasal branding, brand. Okay, brand produk, brand services. Okay. Contoh kalau ubat nyamuk okay, apa yang selalu kita ni? Kalau ubat nyamuk, apa yang kita terlintas di fikiran kita? Ubat nyamuk, brand apa yang selalu kita gunakan? Ataupun sabun basuh. Okay. Okay, Assalamualaikum, Tuan Saiful Rizal Ani. Okay. Kalau sabun basuh, apa yang kita fikirkan? Okay, brand apa? Okay. Boleh komen bagi cek. Kalau sabun basuh, kita mesti ingat sabun basuh apa? Kalau ubat gigi, kalau bateri, apa yang terlintas di fikiran kita apabila kita sebut mengenai dengan ubat gigi. Okey, apa yang kita terlintas di fikiran kita? Ubat gigi, Colgate. Itu yang pertama, Biasa orang sebut Colgate. Colgate itu adalah branding, brand. Colgate bukannya dia perkataan yang sebenar adalah ubat gigi. Ubat gigi, okey, jenama. Okey, brand apa? Okey, Assalamualaikum Tuan Syahir Idris. Okey, brand Kalau ubat gigi, okey, Colgate adalah brand. Dali adalah brand. Dulu Daki sekarang Dali. Okey, Mukmin adalah brand. Okey, jenama kepada produk. Okey, itu adalah brand. Itu adalah perkara yang pertama mesti dititikberatkan dalam produk ataupun services kita Kita mesti ada brand. Macam saya, syarikat saya MZN Smart Enterprise. Okey, brand saya adalah Kai Bakar. Okey, Kai Bakar adalah branding pada produk syarikat saya. Okey, Kai Bakar adalah branding. Okey. Okey, itu adalah perkara pertama yang mesti anda sebagai usahawan, peniaga, anda mesti ada branding. Brand kepada produk anda maupun brand kepada services yang anda berikan. Alright. Okey, yang pertama. Yang kedua, okey, dah ada brand, dah ada produk, dah ada ni. Apa lagi perkara strategi yang kedua dalam perniagaan? Boleh komen. Komen-komen di bahagian chat, boleh kongsikan ataupun bagaimana abang. Okey, saya akan bagikan. Tapi mana-mana yang ingin kongsikan strategi dalam pemasaran perniagaan, boleh kongsikan di bahagian chat. Okey, yang kedua. Yang pertama tadi branding. Yang kedua adalah pengiklanan. Pengiklanan. Iklan yang bagaimana? Okey, kalau kita menawarkan sesuatu produk ataupun services di bawah brand yang kita cipta. Contohnya macam saya Kai Bakar produk bawang goreng homemade di bawah brand Kai Bakar. Okey, so perkara yang kedua, kita mestilah membuat pengiklanan ataupun kita buat produk kita ataupun services kita buat orang tahu. Okey, bagaimana nak buat orang tahu? Boleh kongsikan bagaimana nak buat orang tahu kita sedang buat perniagaan secara online ataupun secara offline. Bagaimana kita nak buat supaya orang tahu kita buat bisnes. Okey, boleh kongsikan di bahagian chat. Okey, yang pertama kita ambil pengiklanan. Yang pertama, kita mesti
kita mesti perkenalkan produk ataupun services kita. Kita mestikan buat orang nampak, buat orang nampak, buat orang tahu. Okey, bagaimana nak bagi orang nampak? Okey, kita boleh buat flyers, kita boleh buat iklan di surat khabar, kita boleh buat iklan banner, kita buat banner, kita buat printing banner, kita boleh tampalkan di mana-mana ataupun di hadapan premis perniagaan kita, di tepi-tepi jalan, untuk kita beritahu supaya orang tahu kita ada membuat perniagaan. Okey, itu adalah secara offline. Tapi sekarang kita ada medium sosial, medium sosial seperti FB, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. So kita gunakan medium sosial untuk buat orang nampak dan buat orang tahu, okey, berkenaan dengan produk ataupun servis yang kita tawarkan kepada pelanggan. Okey, itu adalah perkara yang kedua, strategi yang kedua. Right. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga adalah okey. Ada yang nak kongsi? Ada yang nak ni? Okey. Yang kedua tadi pengiklanan. Pengiklanan ni banyak banyak kita boleh buat pengiklanan. Kita boleh gunakan yellow pages, papan-papan kenyataan, iklan-iklan, kita gantung banner atau banting iklan di medium sosial. Kita boleh tulis ataupun kita boleh buat secara live, mungkin di corong-corong radio ataupun di kaca televisyen. Alright. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, apa lagi strategi? Apakah lagi strategi dalam kita melakukan perniagaan? Okey, yang ketiga, kita mesti kita share ataupun kita kongsikan bisnes kita dengan rakan-rakan kita, saudara mara kita. Okey, kita kongsikan. Kita kena bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, kita tak beritahu, siapa tahu kita melakukan perniagaan? So kita kena wawarkan. Wawarkan. Saya buat bisnes sekian, beroperasi di mana, ataupun saya membuat bisnes secara online, ataupun saya buat bisnes secara offline. So kita kena kongsikan bersama rakan-rakan kita. Okey, alright. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah targeted. Kepada siapa kita nak jual. Bukan semua orang perlukan produk ataupun servis kita. Betul? Betul tak? Bukan semua orang memerlukan produk kita ataupun servis kita. Services kita. Bukan semua orang. Okey. Kalau anda sebagai
Okey. Kalau anda penjual produk makanan, produk makanan, yes, memang semua orang makan. Tetapi tidak semua orang makan apa yang anda jual. Kalau anda jual kerepek, tidak semua orang makan kerepek. Okey. So kita mesti adalah target kepada siapa kita nak jual. Kita nak buat sale. Kita tentukan kita punya customer. Okay, kita kena kaji siapa yang perlukan perkhidmatan kita ataupun siapa yang memerlukan produk kita. Right, di situ kita kena buat sedikit survey ataupun sedikit maklum balas. Okey, kita bolehkan sharekan dengan orang di luar sana. Okey. Kalau anda membuat perkhidmatan servis, sebagai contoh, anda sebagai electrical man ataupun anda sebagai aircon man kan, yang memberi perkhidmatan ataupun sebagai pengusaha kedai basuh kereta. Okey, jadi itu adalah antara contoh-contoh perkhidmatan atau servis yang kita berikan kepada pengguna. Okey, jadi kita kena kenal pasti siapakah pengguna yang hendak menggunakan perkhidmatan kita ataupun pengguna yang hendak mendapatkan produk kita. Okey, terima kasih Tuan Muhammad Rajis Arifin bersama saya Kai Bakar Abang Bawang pada pagi ini. Semoga anda semua sihat sejahtera bersama keluarga. Dan yang mana yang bertugas ataupun bekerja pada pagi ini, so saya mengucapkan selamat bertugas. Okey, Tuan Razak. Assalamualaikum Tuan. Okey, boleh komen-komen ataupun boleh tulis di bahagian chat. Boleh saya baca. Okey, boleh kita kongsikan. Tuan Rajis di mana? Adakah masih di Ipoh? Okey, bang. Okey, boleh kongsi juga. Okey, rakan-rakan yang bersama langsung bersama saya, boleh kongsikan anda dari mana. Jadi boleh saya bacakan anda dari mana, daripada utara, selatan, pantai timur, pantai barat ataupun Sabah Sarawak, dan di mana anda. Okey, boleh tulis di bahagian komen, insya-Allah nanti saya bacakan. Okey, yang keberapa? Tadi kita dah kongsi berapa? Tadi dah kita kongsi yang nombor berapa? Strategi dalam perniagaan. Okey, right. Tadi nombor 3. Sekarang ni kita pergi ke nombor 4. Okey. Nombor 4, strategi dalam perniagaan. Okey, kali itu kan ada 190 strategi, tapi kita kongsikan pada pagi ini dalam 10 saja. Dalam 10 saja. Okey, kita go through. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat lebih kepada online business. Online business. Okey. Apa yang anda perlukan sekiranya anda adalah peniaga secara online. Okey, yang pertama, yang keempat, anda hendaklah menggunakan secara maksimum medium sosial anda. Okey. Anda gunakan secara maksimum medium sosial anda. Bagaimana anda nak gunakan? Anda kongsikan produk ataupun perkhidmatan yang anda berikan, periklanan anda di dalam medium sosial, di FB anda, di page anda, di Instagram, di YouTube,
TikTok, Twitter dan sebagainya. So gunakan secara maksimum. Okay, supaya kita nak buat orang nampak. Kita nak buat orang tahu apa yang kita sedang lakukan. Apakah perniagaan yang kita lakukan. Right. Kita gunakan medium sosial. Okay, medium sosial adalah free free cost marketing Kalau kita secara offline, kita nak buat banner, kita nak buat banting, kita nak buat flyers, kita memerlukan modal. Jadi di online business lebih terbuka dan tidak perlu menggunakan modal Zero cost marketing. Okey. Tidak perlukan modal, hanya anda kongsikan saja di laman sosial anda. Right. Okey, yang keenam. Yang keenam. Okey, yang keenam adalah menggunakan mobile marketing. Mobile marketing. Right. Mobile marketing ni adalah kita menggunakan handphone. Kan? Kita ada handphone di tangan. Siapa yang tak ada handphone, beritahu. Ada yang di luar sana tak pakai handphone, smartphone. Okay, saya rasa semua orang sekarang menggunakan phone smartphone. Smartphone sentiasa berada di tangan. Betul? Betul-betul? Boleh komen? Alright. Jadi kita gunakan smartphone yang kita selalu scroll, selalu buka, selalu garu. Gunakan supaya ia bermanfaat. Alright. Okay. Mobile phone kita gunakan phone. Kita boleh gunakan apa? SMS, WhatsApp, Messenger. Okay, kita boleh gunakan aplikasi-aplikasi yang ada dalam smartphone kita untuk kita membantu kita dalam strategi dan strategi pemasaran dalam bisnes. Right, itu adalah yang keenam. Yang ketujuh. Yang ketujuh, kita sebagai owner ataupun sebagai pengusaha perniagaan kalau boleh kita kalau boleh mesti ada, kita mesti ada sediakan kita punya guideline ataupun kita punya e-book e-book. E-book ni kita boleh kongsi Kalau kita tulis e-book, kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan niaga ataupun rakan-rakan customer kita kita boleh kongsikan sekiranya kita ada membuat penulisan e-book. Okey, kita boleh sharekan, tak perlu takut kita sharekan benda yang baik. Alright. Itu adalah yang ketujuh. Yang ke-8 strategi dan pemasaran yang ke-8 adalah feedback customer. Feedback customer maksudnya maklum balas daripada pelanggan anda. Okey. Perlu dapatkan feedback daripada pelanggan anda setelah anda menjual produk ataupun setelah anda membuat services. So anda hendaklah dapatkan maklum balas daripada pengguna. Okey, daripada orang yang menggunakan perkhidmatan anda ataupun orang yang membeli produk anda. Anda dapatkan maklum balas dan buat apa? Simpan? Bukan.
So kita sharekan maklum balas yang baik ataupun maklum balas yang baik kita sharekan di media sosial kita. Alright. Mana yang maklum balas yang kurang baik, kita perbaiki. Right. Kita perbaiki. Semoga ia menjadi peningkatan dalam perniagaan kita. Okey. Jangan orang komen tak okey ataupun kita sentap. Okey. Komen-komen yang tidak baik itu adalah satu komen yang sepatutnya kita ambil untuk kita perbaiki perkhidmatan atau produk yang kita tawarkan. Okey, Tuan Syah Taylor, Assalamualaikum Tuan. Semoga anda sihat. Tuan daripada mana? Boleh share-share, tulis-tulis di bahagian komen. Okey, itu adalah yang ke-7, right? Okey, yang ke-8 Yang ke-8, kita mesti ada marketing plan. Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Okay, dalam perniagaan kita tak boleh harapkan satu kaedah saja kita gunakan untuk jual produk ataupun memberi services. Kita perlulah ada 2, 3 ataupun sebanyak mungkin planning. Plan A, Plan B, Plan C kita nak buat dalam perniagaan kita. Okey, Tuan Syah daripada Kepala Batas Penang. Okey, Tuan Syah, bagaimana keadaan di Penang sekarang? Cuacanya bagaimana? Adakah cerah, hujan atau bagaimana? Okey, Tuan Syah boleh kongsi Tuan Syah membuat perniagaan menjahit tailor. Okey, tailor adalah salah satu perniagaan yang memberi perkhidmatan, alright. Memberi khidmatan kepada pelanggan yang untuk membuat pengubahsuaian kepada pakaian ataupun membuat pakaian yang baru. Okey. Itu adalah, so dalam setiap kita punya perniagaan kita mesti ada strategi. Kita mesti ada strategi ataupun kita mesti ada plan untuk kita dapatkan customer, untuk kita dapatkan feedback customer, untuk kita kongsikan produk kita kepada customer. So, macam mana saya beritahu tadi, perniagaan kita hendaklah diketahui ataupun lebih senang dalam bahasa orang nampak. Orang nampak produk kita. Bagaimana nak bagi orang nampak produk kita? Kita kena buat pengiklanan tadi yang nombor 2 kan. Okey, kita terus ke nombor 8. Okey, yang nombor 8, setelah kita buat plan-plan dalam pemasaran kita, okey, kita juga jangan lupa untuk membuat charity. Alright, kita membuat charity. Okey, kalau perniagaan kita dah berjaya, perniagaan kita dah mendapat sale yang menguntungkan, jangan lupa untuk kita buat charity. Atau lebih senang kita cakap, jangan lupa belanjakan sedikit daripada keuntungan syarikat kita untuk kita infakkan atau sedekahkan kepada orang lain yang memerlukan. Okay. Sebab apa? Sebab apa kita memilih perniagaan? Sebab apa Allah dah katakan dalam Al-Quran 9/10 rezeki adalah dari perniagaan. Right. Okay, daripada 9/10 perniagaan itu, apabila kita mendapat keuntungan, itu bukanlah hak mutlak untuk kita. Ada 10% untuk charity ataupun 10% itu kita infakkan ke badan-badan amal supaya perniagaan kita akan lebih terus berkembang. Okey, Tuan Syah, alhamdulillah cuaca cerah.
Okey, Tuan Syah susah untuk dapatkan kerja, untuk mendapatkan tenaga kerja untuk siapkan pakaian lelaki. Alright. Okey. Betul Tuan Syah. Okey, Tuan Ramli Ibrahim, terima kasih bersama langsung bersama saya Kai Bakar Elias Abang Bawang. Alright. Okey, Tuan Syah, ingin saya kongsikan sedikit. Sekiranya Tuan Syah kata susah untuk mendapatkan tenaga kerja untuk siapkan pakaian lelaki. Kini kalau Tuan Syah boleh berurusan dengan bahagian tenaga kerja ataupun bahagian Giat Mara. Okey. Giat Mara dalam bidang jahitan. Okey, student-student yang ingin membuat praktikal, so saya syorkan kepada Tuan Syah boleh berurusan dengan Giat Mara, beri offer kepada orang untuk terima dia punya student yang nak buat orang kata nak buat dia punya praktikal. Okey, selama 6 bulan. So di situ Tuan Syah boleh mendapatkan tenaga kerja. Dan insya-Allah kalau mereka dah selama 6 bulan buat praktikal di tempat tuan, insya-Allah boleh kita offer kerja atas prestasi. Kita tengok prestasi mereka, so kita boleh tawarkan pekerjaan kepada mereka. Alright. Okey. Kita go through ke nombor 8 dah tadi, kita ke nombor 9. Okey, 9 Okey, 9. Okey, nombor 9 dalam strategi pemasaran untuk perniagaan. Okey, anda hendaklah tingkatkan imej perniagaan. Tingkatkan imej perniagaan ataupun kedai anda. Apa yang faham? Apa yang anda faham mengenai tingkatkan imej ataupun kedai anda? Maksudnya kalau anda ada kedai, kalau dah berusia lebih daripada 10 tahun, mungkin kedai anda dari segi catnya sudah lusuh, so perlulah dicat. Okey, sekiranya decoration ataupun susun atur dalam kedai anda tu 10 tahun macam tu je, anda buat sedikit pengubahsuaian. Tak semesti anda beli yang baru, anda buat pengusahaan dari apa sahaja yang ada dalam kedai anda, dari segi susun atur dalam anda bagi mod yang baru. Okey. Dan anda sentiasa kena update juga sebagai peniaga, update ilmu. Maksudnya ilmu 10 tahun yang lalu yang anda dapat untuk bisnes tak sama dengan ilmu sekarang untuk anda buat bisnes. Okey, so anda kena tingkatkan ilmu dalam perniagaan, cari Google ataupun beri kos atau bagaimana. Okey, anda hendaklah tambah ilmu dalam perniagaan. Okey. Macam imej perniagaan tadi saya cakap, sekiranya banting banner pun dah tercabut ataupun dah jatuh, dah terkulai, so perkara-perkara seperti inilah perlu dititik beratkan walaupun kita dah berniaga 10 tahun yang lalu. Orang dah tahu kedai kita, orang dah tahu produk kita, orang dah tahu brand kita, tapi sekiranya kita tak jaga imej perniagaan kita, insya-Allah ia akan lupus, akan lusuh juga. Okey, macam mana lusuhnya? Kita punya kedai tak bercat, so makin kuranglah kita punya sale. Okey, itu adalah nombor 9. Okey, dan yang terakhir untuk sesi pada pagi ini, 10 yang abang Bawang kongsikan untuk strategi dalam pemasaran. Nombor 10. Nombor 10 ni paling penting. Okey, paling penting kita hendaklah jaga kita punya customer. Pelanggan always right. Betul? Ada betul, kadang-kadang orang cakap tak semua pelanggan ni betul. Tapi pelanggan dalam perniagaan
pelanggan, kepuasan pelanggan, ketidakpuasan hati pelanggan adalah sesuatu yang memberi impak kepada perniagaan kita. Sekiranya dia komen baik pun memberi impak, dan komen yang tidak baik juga akan memberi impak kepada perniagaan kita. Jadi kita hendaklah menjaga customer kita. Jaga bagaimana nak jaga? Okey. Kita sentiasa berhubung dengan customer kita, tanya dia macam mana feedback dengan produk yang kita tawarkan. Adakah perlu membuat untuk penambahbaikan atau bagaimana, ataupun bagaimanakah servis yang kita tawarkan, yang kita berikan pada mereka, adakah mereka berpuas hati. Kita boleh bagi dalam bentuk skala. Okay, sekiranya mereka berpuas hati, skala 1 daripada 1 ke 10, berapa mereka hendak beri kepada servis yang kita berikan kepada mereka. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu dititik beratkan kepada semua usahawan peniaga di luar sana. Ada 190 strategi pemasaran, tapi saya hanya kongsikan pada pagi ini sebanyak 10 sahaja. Kalau saya nak bagi 190, kita punya minda tak boleh terima. Kita bagi sikit demi sedikit, dan insya-Allah pada sesi-sesi yang akan datang saya akan kongsikan lagi strategi-strategi dalam pemasaran, dalam perniagaan. Alright. Boleh-boleh? Jika boleh, jika okey, tekan di bahagian chat, di bahagian komen. Alright. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan FB yang setia, yang bersiaran langsung bersama saya, Kai Bakar Elias Abang Bawang. Okey, saya akan tutupkan sesi pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan bersua lagi di sesi mungkin di sebelah petang atau malam, ataupun sesi-sesi yang akan datang. Ingin saya wawarkan sesi yang berjadual saya adalah pada hari Isnin di FB saya, FB Muhammad Khairi bin Bakar adalah pada hari Isnin, dan pada hari Rabu di page Abang Bawang Kai Bakar, dan pada hari Jumaat di Instagram Kai Bakar _78. Right. Okey Syah, boleh, terima kasih. InsyaAllah kita akan bersua di lain sesi live kita. So saya doakan agar anda di luar sana, rakan-rakan saya di luar sana, saya doakan apa jua yang anda lakukan dalam kehidupan anda sebagai usahawan perniagaan, ataupun anda sebagai penjawat awam, penjawat swasta atau sebagainya. Saya doakan semoga anda semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala urusan, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.